Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk teknik belajar berkesan. Cara kita belajar, kita mesti menggunakan semua panca indera ataupun deria. Kita kekalkan 10% apa yang kita baca, 20% apa yang kita dengar, 30% apa yang kita lihat, 50% apa yang kita dengar dan lihat, 70% apa yang kita bincang dengan orang lain, 80% apa yang kita alami sendiri, 95% apa yang kita ajar kepada orang lain. Teknik membaca efektif. Membaca secara berhati-hati, membaca secara menyeluruh, membaca secara berulang, membaca dalam suasana selesa, membaca dalam keadaan selesa, membaca secara peringkat, membaca sambil bentuk soalan, membaca sambil catatkan isi, membaca sambil menggunakan bahan pembelajaran lain. Membaca secara berhati-hati. Yang pertama, memberi tumpuan kepada perkara yang dibaca. Yang kedua, elakkan gangguan radio, televisyen, internet, telefon bimbit. Ulang pembacaan secara benar-benar faham. Fahami fakta-fakta penting. Kita ambil membaca secara berulang, yang mana membantu mengingat fakta dengan lebih berkesan. Elakkan tertinggal fakta penting. Isi difahami secara mendalam. Membaca secara berperingkat. Peringkat permulaan, baca sekali imbas untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Peringkat kedua, membaca isi untuk mendapatkan maklumat. Pada peringkat ini, teknik mengingat dan menulis nota digunakan. Teknik ingatan efektif. Hafal isi yang dibaca, tentukan perkara yang diingati, isi disusun dengan betul, uji kemampuan daya ingatan, lakukan ulang kaji sekerap mungkin. Cuba ingat semula perkara yang dibaca, menggunakan kaedah akrostik, menggunakan kaedah bunyi seakan, menggunakan teknik pembahagian nombor, penggunaan sistem irama, penggunaan sistem gambar, menggunakan kaedah akronim. Kita ambil uji kemampuan daya ingatan. Macam mana kita nak uji kemampuan daya ingatan? Gunakan teknik 1 suami 6 isteri. Apa tu? How, what, who, when, where, which, why. Anda kena mainkan 2 peranan. Penyoal, penjawab. Cuba soal apa yang anda ingat, kemudian jawab. Sekiranya dapat jawab, teknik ingatan sedang berlaku. Cuba ingat semula apa yang telah dibaca. Proses mengingat semula biasanya digunakan dalam 2 keadaan. A. Sebelum tidur, B. Selepas tidur. Kaedah ini mampu mengekalkan ingatan anda dalam jangka masa panjang. Penggunaan sistem irama. Kebanyakan kita lebih mudah menghafal lagu berbanding nota. Tukarkan ayat atau isi yang hendak dihafal ke dalam bentuk irama. Pilih lagu yang paling anda gemari. Ingatan menjadi kuat jika anda menggunakan irama lagu artis pujaan anda. Kemahiran menulis. Tulisan perlu jelas agar anda dapat memahami apa yang dicatat. Mampu menulis dengan cepat. Menulis menggunakan huruf singkatan kerana boleh mempercepatkan tulisan. Buat nota menggunakan perkataan sendiri.
Cara ini menambahkan lagi daya ingatan anda atau penghafalan anda. Ini kerana nota anda adalah hak anda. Hanya anda yang faham apa yang anda tulis. Nota yang ringkas dan padat. Nota yang dibuat mesti difahami oleh anda sendiri. Nota ringkas boleh menyegarkan ingatan. Nota yang dibuat mestilah nota yang boleh ditingkatkan tahap ingatan anda. Macam mana pula dengan teknik mendengar? Memberi tumpuan ketika guru mengajar, menanamkan minat terhadap mata pelajaran. Jangan bermain ketika guru mengajar. Ulang kaji tajuk yang akan diajar pada anda. Menanam minat terhadap orang yang bercakap. Mengikut kelajuan rentak orang yang bercakap. Catatkan isi-isi penting yang anda dengar. Jika ada soalan, tanya segera, sedia untuk mendengar. Teknik pengurusan masa pula, menyelesaikan semua tugasan segera, memberi keutamaan kepada kerja penting, memberi peluang orang lain membantu tugas anda, mengutamakan tugas sendiri daripada tugas orang lain, membuat perancangan rapi ke atas satu-satu perkara. Setiap manusia dikurniakan otak yang sama bijak. Teknik belajar yang baik dapat membantu orang yang berkebolehan sederhana mencapai keputusan yang cemerlang berbanding dengan orang yang berkebolehan baik tetapi mempunyai teknik belajar yang lemah. 10 tips belajar cemerlang. 1. Tentukan matlamat. 2. Belajar ikut jadual waktu mengurus masa. 3. Minat terhadap pelajaran. 4. Sentiasa tenang, ceria dan gembira. 5. Hindari masalah. 6. Menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah. 7. Menguasai teknik belajar. 8. Belajar dalam keadaan segar. We care and we share. Choose to be happy. Sekian, terima kasih.